Saudara dan saudari penonton video yang saya hormati, ke arah melahirkan sebuah negara yang kuat, gagah dan disegani di peringkat antarabangsa, kita memerlukan masyarakat dan warga negara yang berjiwa besar, yang mampu memikirkan idea-idea yang kuat dan besar ke arah membangunkan negara. Kita perlu melahirkan rakyat yang mempunyai kapasiti intelek yang tinggi, mampu berfikir secara kreatif dan inovatif serta mampu untuk membawa idea-idea baru ke arah kebaikan negara kita. Usaha melahirkan warga negara dan masyarakat ini perlu dimulakan dengan menyuntik kesedaran bahawa membaca merupakan suatu proses yang tidak boleh dielakkan bagi melahirkan rakyat yang berjiwa besar dan berkualiti. Kami di sini mengambil pendirian bahawa kepentingan mewujudkan gerakan membaca secara terancang dan juga sistematik perlu dijalankan di dalam negara ini bagi melahirkan lebih ramai rakyat yang cintakan budaya membaca dan berilmu. Dalam kita mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan suka membaca, kita perlu menggerakkan institusi-institusi kelab buku sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, di dalam komuniti dan juga di peringkat pengajian tinggi bagi mencetuskan kesedaran membaca di kalangan rakyat. Saya yakin apabila saya menyebutkan kita perlu menggerakkan kelab buku ataupun kelab membaca di pelbagai peringkat lapisan masyarakat, idea ini sebenarnya kedengaran ganjil dan mungkin tidak banyak disebut oleh orang lain. Namun, inilah yang kita perlu lakukan untuk membuat dan mencetuskan perubahan di dalam masyarakat, di mana kita membantu masyarakat kita untuk menggerakkan satu institusi sosial yang berteraskan budaya ilmu, membaca dan perbincangan terhadap buku-buku penting yang khususnya mengandungi idea-idea besar untuk digarap oleh masyarakat. Saudara dan saudari yang saya hormati, sedarkah saudara dan saudari betapa kita sebenarnya melalui fasa persekolahan yang agak substansial di dalam kehidupan kita, iaitu ketika di sekolah rendah kita menghabiskan masa selama 6 tahun dan ketika di sekolah menengah kita menghabiskan masa selama 5 tahun berada di bangku persekolahan menuntut ilmu bagi menyiapkan diri kita menjadi seorang yang berguna pada masa hadapan. Tempoh masa 11 tahun di sekolah ini merupakan satu tempoh yang strategik untuk kita menggerakkan kelab-kelab buku di sekolah. Kerana budaya membaca sememangnya amat dekat dengan pelajar-pelajar di sekolah. Ialah sebahagian daripada proses pembelajaran dan pengajaran yang ditempuhi oleh komuniti yang berada di sekolah. Melalui penubuhan kelab-kelab buku di sekolah-sekolah ini, secara langsung kita dapat mewujudkan satu medium ataupun satu wadah bagi para pelajar ini mendapat pendedahan terhadap buku-buku dan seterusnya budaya membaca. Antara aktiviti yang boleh dijalankan menerusi penubuhan kelab-kelab buku di sekolah ini adalah mengadakan perbincangan tentang kandungan buku di kalangan pelajar-pelajar. Proses ini sebenarnya adalah satu proses yang boleh merangsang pemikiran pelajar-pelajar dengan idea-idea dan maklumat yang baru, seterusnya membantu mereka untuk memahami pelbagai isu dengan lebih baik. Seterusnya, melalui kelab-kelab buku yang ditubuhkan di sekolah, para pelajar juga boleh diperkenalkan dengan barisan penulis-penulis mapan sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Dan akhirnya, kelab-kelab buku juga boleh berperanan sebagai satu kaedah untuk membantu penjualan buku-buku yang berkualiti yang diterbitkan di negara kita. Pengurusan ataupun perjalanan aktiviti kelab buku ini boleh dilakukan dengan kerjasama pihak pentadbir sekolah dan juga pihak Persatuan Ibu, Bapa dan Guru sebagai satu sinergi ke arah memupuk budaya membaca di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Saya percaya sekiranya cadangan ini mampu dilaksanakan, kita akan dapat mendekatkan para pelajar dengan buku dan juga bahan bacaan. Selain daripada itu, penubuhan kelab buku di sekolah akan menjadi satu bentuk suntikan kepada para pelajar ini tentang proses
pembelajaran sepanjang hayat yang boleh berlaku kepada mereka sekiranya mereka meneruskan budaya membaca di dalam kehidupan mereka. Profesor Henry Lewis, seorang pemikir daripada Universiti Harvard, telah menulis sebuah buku yang menceritakan bagaimana institusi Harvard yang sebelum ini kita kenal sebagai institusi terulung di dunia telah berada dalam suatu krisis keilmuan. Dalam buku tersebut diceritakan bagaimana Harvard diancam kebelengguan dalam proses mempertahankan tradisi ilmu, mengangkat kembali martabat insan dan juga permasalahan keinsanan di kalangan para masyarakat, terutama mahasiswa mereka. Saya cuba menjawab persoalan ini dengan memaparkan beberapa kajian daripada Forum Ekonomi Sedunia, World Economic Forum, yang menceritakan membaca adalah antara ruang untuk mengurangkan stres, untuk menambah keprihatinan ataupun kepekaan ke dalam diri mahasiswa. Justru dalam slot kali ini, kita mahu menceritakan bagaimana proses membaca memberikan suatu penegasan kepada mahasiswa sebagai pemegang amanah keilmuan. Kita mulakan dengan menceritakan senario yang berlaku dalam kalangan mahasiswa hari ini. Tak dinafikan, saya sebagai mahasiswa antara orang yang terkesan dengan rempuhan era digitalisasi yang begitu rencap. Antara lain, kita akan lihat mahasiswa lebih banyak membaca di handphone masing-masing. Membaca muka buku, bermain game, Mobile Legends, PUBG dan pelbagai lagi. Justru ini menuntut kepada keperluan kita untuk menggerakkan agenda sebagaimana disebut oleh Arnold Toynbee. Arnold Toynbee menyebut keperluan kepada masyarakat dunia untuk ada satu kelompok creative minorities ataupun golongan minoriti kreatif bagi melakukan perubahan di mana-mana sahaja. Dalam konteks universiti, kita perlukan golongan ini. Kerana itu, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, yang ditubuhkan pada 1961, committed dan sangat mempertahankan keperluan untuk adanya golongan creative minorities, terutama dalam masyarakat kampus. Dalam pengalaman kami selama hampir lebih daripada separuh abad, pelbagai inisiatif telah digerakkan. Antaranya, Kelab Pemikir Muda di universiti yang masih ada, antaranya di Universiti Uniza di Terengganu. Kita juga menggerakkan suatu lagi proses mobilisasi sosial yang disebut sebagai agenda bibliofilia, yang antara lain adalah sebagai suatu ketumbukan sosial bagi menggerakkan agenda memasyarakatkan budaya membaca, terutama dalam masyarakat institusi pengajian tinggi, sama ada awam maupun swasta. Melalui bibliofilia ini, kita harap rakan-rakan mahasiswa kembali untuk membaca. Kerana membaca ini bukan semata kita mengenal siapa kita, bukan semata kita cintakan ilmu, tapi membaca adalah satu proses mendidik dan mempersiap generasi hari muka. Adalah kita mengharapkan rakan-rakan mahasiswa mempromosikan kembali budaya membaca. Justru itu kita perlukan golongan yang bersifat kreatif minoritis tadi untuk mengangkat kembali seruan membaca. Harus ada gerakan yang lebih berstruktur. Kita perlukan kelab-kelab yang banyak bagi mempromosikan pemikiran-pemikiran dan juga budaya membaca dalam masyarakat di universiti. Justru PKPIM menyeru budaya membaca ini bukan sahaja milik individu tertentu, tapi budaya membaca dan membaca ini harus dimasyarakatkan. Terdapat dua cara bagaimana kita boleh menggerakkan kelab buku dalam komuniti yang rata-ratanya komuniti itu dihuni ataupun jumlah penduduknya di kalangan generasi muda. Di Malaysia kita ada lebih kurang 14.7 juta anak muda daripada 30 juta penduduk Malaysia. Pertama sekali kita boleh berkolaborasi dengan persatuan-persatuan belia yang ada di akar umbi. Di Malaysia ini kita ada lebih kurang 8,000 persatuan-persatuan belia yang aktif. Seluruh Malaysia dengan keahlian yang berdaftar adalah 2.7 juta. Jadi kita boleh gerakkan kelab-kelab buku ini
dengan kerjasama ataupun didokong ataupun dikepalai oleh pemimpin-pemimpin persatuan belia ini supaya mereka boleh membudayakan kupasan-kupasan buku, mereka boleh berbicara tentang buku-buku menarik untuk dibaca, kemudian mereka boleh bedah buku-buku yang simple, yang dekat dengan masyarakat. Jadi kita boleh bekerjasama sebagai contoh dengan gerakan Belia 4B yang mengakar di 10,000 cawangan, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Angkatan Belia Islam Malaysia dan banyak lagi persatuan-persatuan belia yang bukan saja berbasiskan belia Islam tapi belia Hindu, belia Kristian dan sebagainya. Itu yang pertama, kita boleh berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin belia yang mengepalai persatuan-persatuan belia di seluruh Malaysia. Dan cara yang kedua yang kita boleh gerakkan kelab buku di komuniti yang majoritinya anak muda, kita boleh memanfaatkan pusat-pusat belia yang ada yang khususnya dikendalikan oleh pekerja-pekerja belia profesional yang dalam iklim pembangunan belia Malaysia ini kita sedang mewujudkan profession di mana ada seorang pekerja belia ataupun dua pekerja belia profesional yang mengendalikan pusat-pusat belia yang mana pusat-pusat belia itu adalah bertujuan untuk mengumpulkan anak-anak muda untuk dibina dari segi saksiahnya, kerjayanya dan kita boleh selitkan. Ya, salah satu pembinaan dalaman anak muda kita ini adalah dengan menggerakkan kelab-kelab buku dengan kerjasama pusat-pusat belia yang ada. Kita ambil contoh, sebagai contoh di Teluk Kemang ada Hindu Youth Organisation, pusat belia yang dikendalikan oleh Persatuan Belia Hindu di Teluk Kemang. Dan kita boleh bekerjasama. Di Kuala Lumpur sebagai contoh, pusat belia antarabangsa. Jadi secara kesimpulannya kita boleh gerakkan kelab buku ataupun komuniti buku ini bersama dengan anak muda ini dengan dua cara. Cara yang pertama dengan persatuan belia, dengan pemimpin-pemimpin belia dan yang keduanya dengan pusat belia yang dikendalikan oleh pekerja belia profesional. Saudara dan saudari penonton video yang saya hormati, sebentar tadi saudara dan saudari juga telah mendengar dan melihat apakah pandangan yang telah diutarakan berkaitan dengan penubuhan kelab buku yang meliputi pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada penubuhan kelab buku di peringkat sekolah, kemudian disambung ke peringkat pengajian tinggi dan seterusnya. Penubuhan kelab buku juga ditubuhkan di peringkat komuniti dan masyarakat setempat. Sekiranya idea ini berjaya direalisasikan, maka saya percaya kita akan berjaya membentuk sebuah masyarakat yang cintakan buku dan suka membaca, lantas mendapat manfaat daripada pembacaan yang mereka lakukan sepanjang hayat. Saya percaya ramai di kalangan anda yang mungkin merasakan idea ini terlalu sukar untuk direalisasikan. Namun sekiranya kita mempunyai tekad politik dan iltizam, idea ini boleh digerakkan di setiap peringkat sebagaimana yang direncanakan. Ini merupakan satu proses social engineering ataupun rekayasa sosial yang sebenarnya sangat penting di dalam melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan cintakan ilmu pengetahuan yang didapati menerusi proses membaca. Hakikatnya saudara dan saudari, kita berada di dalam satu zaman yang begitu genting di mana sekiranya kita tidak menawarkan satu kegiatan ataupun aktiviti sosial yang bermanfaat dan sihat kepada anak-anak dan generasi muda kita, kita khawatir mereka akan lebih memilih untuk terjebak ke dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan tidak bermoral. Malah dalam jangka masa panjang, mereka tidak akan mampu untuk menyumbang secara produktif kepada pembangunan negara. Maka di sinilah kami tegaskan sekali lagi bahawa kita perlu berusaha untuk menghidup dan mengaktifkan kelab-kelab buku di seluruh negara sebagai satu usaha untuk kita melahirkan masyarakat yang membaca. Dengan kesempatan kita menyambut Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia ini pada tahun 2020, marilah kita bersama-sama memulakan iltizam dan inisiatif untuk menggerakkan kelab-kelab buku sebagaimana yang telah dicadangkan sebentar tadi. Hai, saya Nadia. Saya sangat berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Amira dan saya berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, saya Aiman. Saya sangat bangga kerana Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca.
Hai, nama saya Hani Zahira. Jom meriahkan sambutan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Aidil. Mari kita sama-sama meriahkan sambutan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. #KL Baca.